Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Perikatan Nasional Sabah melancarkan kampanye politik mereka dengan slogan baharu, Kasih Bagus Sabah, sebagai usaha untuk membuat kemunculan semula dalam arena politik negeri menjelang pilihan raya negeri Sabah. Majelis pelancaran pertama gabungan ini diadakan di kawasan Sepanggar pada malam Rabu 15 Januari yang lalu. Majelis pelancaran ini juga telah dihadiri oleh Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Kami sudah bersedia, tegas Hamzah, yang turut menjelaskan bahwa Bersatu Sabah telah dirombak semula selepas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nur bersama para pemimpin Bersatu yang lain meninggalkan parti untuk menubuhkan parti tempatan di bawah Gabungan Rakyat Sabah GRS selepas pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Menurut Hamzah, kehadiran Bersatu masih kukuh di Sabah meskipun ramai pihak termasuk pemimpin GRS mendakwa bahwa parti itu telah mati di negeri tersebut. Ini adalah perhimpunan pertama kami. Hari ini kami buktikan bahwa Bersatu masih hidup di Sabah dengan sokongan kuat daripada ahli kami. Kami juga telah menarik penyokong baru untuk menjadi ahli, tambah Hamzah Zainuddin. Ketua Bersatu Sabah Datuk Seri Ronald Kiandi kini mengetuai perancangan Perikatan Nasional Sabah untuk menghadapi PRN yang dijangka berlangsung tahun ini. Walaupun jumlah kerusi yang bakal ditandingi belum diumumkan, Hamzah tidak menolak kemungkinan mereka akan mencoba 18 kerusi yang pernah ditandingi Bersatu pada PRN Sabah 2020 di mana mereka memenangi 11 kerusi. Hamzah turut menyatakan bahwa Perikatan Nasional Sabah mampu membuat kejutan politik seperti yang berlaku pada tahun 2020 ketika mereka berjaya membentuk kerajaan negeri dalam tempo yang singkat. Beliau juga mendakwa GRS gagal menyelesaikan masalah asas rakyat seperti isu bekalan air yang terus menjadi beban kepada rakyat Sabah. Siapa yang susah? Rakyat. Siapa yang untung? Mereka. Merujuk kepada pemimpin GRS, katanya. Dengan lebih tepat, beliau merujuk kepada dakwaan rasuah melibatkan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri GRS berdasarkan video yang tersebar. Beliau menyeru rakyat Sabah untuk bangkit dan menunjukkan kuasa mereka dalam memilih pemimpin. Cukup sudah, rakyat perlu memutuskan siapa yang layak memimpin Sabah, katanya lagi. Sementara itu, Ronald Kiandi dalam ucapannya mendakwa bahwa pemimpin GRS bersikap hipokrit kerana menolak Parti Nasional, tetapi pada masa yang sama, majoriti mereka pernah menjadi ahli UMNO dan Bersatu. Mereka kata mahu parti tempatan, tetapi tiada hasil dalam pentadbiran mereka. Rakyat masih menderita tanpa pembangunan sebenar, tambahnya. Dengan merujuk kepada krisis air Sabah sebagai bukti kegagalan pentadbiran GRS. Krisis air yang telah menjadi isu berpanjangan di Sabah, rakyat negeri itu sering menghadapi gangguan bekalan air, terutamanya di kawasan luar bandar. Isu ini semakin memburuk apabila laporan audit baru-baru ini mendedahkan kelemahan dalam pengurusan perkhidmatan air negeri, termasuklah kekurangan penyelenggaraan infrastruktur dan ketirisan dana. Banyak pihak menyalahkan kerajaan negeri kerana gagal mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam konteks ini, kritikan Hamzah terhadap GRS mendapat perhatian. Namun persoalannya, adakah Perikatan Nasional mampu memberikan penyelesaian yang lebih baik? Selain daripada isu air, Hamzah juga menekankan masalah infrastruktur yang tidak memadai di Sabah, termasuklah jalan raya yang rosak, sekolah daif, dan bekalan elektrik yang tidak konsisten di kawasan luar bandar. Rakyat Sabah sudah lama berdepan dengan ketidakseimbangan pembangunan berbanding semenanjung Malaysia.
Walaupun perjanjian Malaysia 1963 sering dijadikan alasan untuk menuntut hak autonomi lebih besar, realitinya adalah Sabah masih bergantung kepada kerajaan persekutuan untuk pembiayaan pembangunan asas. Perikatan Nasional mendakwa mereka mempunyai rancangan yang lebih baik untuk memastikan pembangunan yang menyeluruh di Sabah, tetapi sejauh mana mereka mampu merealisasikan janji ini masih menjadi persoalan. Dalam konteks politik, perpecahan dalam kalangan pemimpin Sabah turut memburukkan lagi keadaan. Peralihan kesetiaan politik yang kerap di kalangan adun Sabah menunjukkan bahwa kepentingan pribadi lebih diutamakan berbanding rakyat. Selepas pilihan raya umum ke-15, Haji Jinor mengetuai pemimpin Bersatu Sabah untuk meninggalkan parti itu dan menubuhkan parti tempatan. Langkah ini dilihat oleh sesetengah pihak sebagai tindakan oportunis untuk memastikan kelangsungan kuasa politik, tetapi ia juga memberi kesan kepada kestabilan politik negeri. Kini, dengan Perikatan Nasional berusaha untuk kembali, lanskap politik Sabah menjadi semakin tidak menentu. Kritikan Hamzah terhadap GRS juga memfokuskan kepada dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dalam kalangan pemimpin kerajaan negeri. Video yang menunjukkan beberapa adun terlibat dalam aktiviti mencurigakan telah mencetuskan kemarahan rakyat. Tetapi sehingga kini tindakan undang-undang yang tegas belum diambil. Ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pentadbiran dan penguatkuasaan undang-undang di negeri tersebut. Perikatan Nasional menggunakan isu ini sebagai modal politik mereka untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pilihan yang lebih bersih dan telus, tetapi rekod mereka sendiri ketika menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri sebelum ini turut menjadi persoalan. Adakah rakyat Sabah akan memberi peluang kedua kepada Perikatan Nasional? Atau adakah mereka akan memilih untuk kekal bersama GRS, meskipun dengan segala kekurangannya? Sebagai negeri yang sering dipinggirkan dalam konteks pembangunan nasional, rakyat Sabah memerlukan pemimpin yang bukan sahaja mempunyai visi yang jelas, tetapi juga komitmen untuk melaksanakan perubahan. Adakah slogan "Kasih Bagus Sabah" sekadar retorik politik atau mampu membawa perubahan nyata kepada rakyat Sabah? Kritikan terhadap GRS, terutamanya isu bekalan air dan dakwaan rasuah, menjadi antara kelemahan utama pentadbiran semasa. Namun, sejauh manakah rakyat Sabah akan memberi peluang kedua kepada Bersatu dan Perikatan Nasional yang pernah menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri, tetapi kini mendakwa mereka jauh lebih baik? Tambahan pula, Perikatan Nasional dan Bersatu kini menuduh GRS gagal. Tetapi bukankah mereka juga pernah menjadi sebahagian daripada pentadbiran itu? Adakah ini menunjukkan bahwa masalah sebenar terletak pada sistem politik Sabah yang terlalu bergantung kepada gabungan sementara dan lompat parti? Kami mempunyai 3 soalan untuk Anda jawab. Coba jawab, tolong kami jawab persoalan-persoalan ini. Yang pertama, apakah strategi sebenar Perikatan Nasional Sabah untuk menyelesaikan masalah seperti krisis air, kemiskinan, dan infrastruktur? Yang kedua, adakah Perikatan Nasional Sabah mampu menawarkan alternatif kepada GRS atau sekadar menggunakan taktik serangan politik untuk meraih undi? Dan yang terakhir, yang ketiga, apakah rakyat Sabah sudah muak dengan politik lompat parti atau adakah mereka hanya mencari sesiapa yang mampu membawa perubahan nyata? Rakyat Sabah kini berada di persimpangan dan PRN akan menjadi ujian besar bagi semua parti. Siapa yang benar-benar akan memperjuangkan nasib rakyat Sabah? Sertai perbincangan ini dan kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini, Current Sphere MY. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian sahaja, terima kasih.